Shalom saudara dan saudari, selamat pagi. Biarkanlah kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana sebagai permulaan saat teduh hari ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentolah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur Bapa atas hari yang baru, berkat yang baru kepada setiap kami. Kami berasa begitu indah dan berbahagia kerana setiap hari kami boleh menerima gembala daripada Engkau, menerima makanan rohani daripada firman-Mu Bapa, yang cukup mengenyangkan kami setiap hari, yang menjadi idoman, yang menjadi pimpinan kami setiap hari. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu penuh berkuasa di dalam hidup kami Bapa. Bapa, pada hari ini Bapa, kami ingin datang sekali lagi ke depan Tuhan Bapa. Biarkan Engkau sekali lagi menjamahi kami Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami, dan biarkan Engkau membuka langsir supaya kami nampak rahsia di dalam-Mu Bapa, supaya kami diberi kekuatan, diberi kesegaran, diberi semangat, diberi kesukacitaan untuk menghadapi segala cabaran pada hari ini Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya saudara dan saudari, biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 72 ayat 15 hingga 20. Daulat Tuanku, semoga Raja dikurniakan emas dari negeri Sheba. Semoga doa diucapkan untuknya sepanjang masa. Semoga Allah memberkati Raja selama-lamanya. Semoga biji-bijian melimpah di seluruh negeri. Semoga bukit-bukit diliputi tanaman, sesubur tanaman di Libanon. Semoga kota-kota penuh dengan orang seperti rumput yang tumbuh di padang. Semoga selama-lamanya nama Raja diingati dan kemasyhurannya kekal seperti matahari. Semoga semua bangsa minta diberkati seperti Raja dan semua orang menyebut Raja berbahagia. Pujilah Tuhan Allah umat Israel. Hanya Dia yang melakukan hal-hal yang mengagumkan. Pujilah namanya yang mulia itu selama-lamanya. Semoga seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Amin, amin. Sekian doa Daud anak Isai. Saudara dan saudari, melalui doa Raja Salomo hari ini, boleh mengingatkan kita satu kenyataan, iaitu segala kekayaan boleh datang daripada Allah yang merupakan maha kaya dan sumber untuk segala kekayaan. Dan saudara dan saudari, kalau kita lihat doa pada ayat 15, ayat 16, ayat 17, menunjukkan pelbagai jenis kekayaan. Tapi semua itu hanya boleh datang daripada Allah, bukan datang daripada diri sendiri. Mari kita lihat apakah jenis kekayaan yang ada di sini saudara dan saudari. Apa dia kata? Daulat Tuanku, semoga Raja dikurniakan emas dari negeri Sheba. Nah saudara dan saudari, kalau kita tahu Raja memang kaya, tapi Raja dia walaupun kaya, setiap Raja akan terus menerus untuk mencarikan
tanah, mencarikan emas, kekayaan dan sebagainya untuk diri sendiri ataupun untuk negara mereka. Tidak ada seorang pun yang rasa apa yang dia ada itu sudah mencukupi. Semua rasa tak cukup. Jadi saudara dan saudari, kekayaan itu boleh ditambahkan saudara dan saudari, tetapi Allah yang menambahkannya. Apalagi doa. Seterusnya dia kata apa? Semoga doa diucapkan untuknya sepanjang masa. Semoga Allah memberkati raja selama-lamanya. Dia doa supaya berkat Allah berlimpah-limpah di atas raja. Bukan saja kekayaan ditambahkan, tetapi berkat Allah juga dilimpah-limpahkan. Apalagi ayat 16. Semoga biji-bijian melimpah di seluruh negeri. Semoga bukit-bukit diliputi tanaman, sesubur tanaman di Libanon. Dia juga doa supaya tanaman-tanaman itu bertambah subur, saudara-saudari. Supaya di seluruh negara, bahkan di bukit-bukit yang sepatutnya coklat, juga kini putar menjadi warna hijau yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan, yang boleh memenuhi, menampung keperluan asas seluruh rakyat. Apalagi saudara dan saudari, dia kata semoga kota-kota penuh dengan orang seperti rumput yang tumbuh di padang. Dia juga berdoa sebagai raja. Dia doakan supaya Allah memberkati, supaya jumlah penduduk itu diperbanyakkan. Kenapa perlu menambahkan penduduk itu saudara dan saudari? Seperti Tun Mahathir 20 tahun yang lalu dia sudah kata Malaysia ingin menuju ke arah 2020 perlu mencapai 70 juta rakyat Malaysia. Bermaksud sekarang kita baru ada 20 juta. 30 juta baru kita ada. Tapi Mahathir kata dalam pada 20 tahun yang lalu Mahathir sudah ramalkan kita perlukan 70 juta jumlah penduduk baru kita boleh mencapai negara moden. Bagaimana menjadikan 70 juta? Tun Mahathir berkata pada waktu itu. Saya masih ingat dia kata setiap keluarga perlu melahirkan 7 orang anak baru boleh mencapai sasaran 70 juta jumlah penduduk di Malaysia. Ini kerana peratusan ataupun jumlah penduduk yang banyak itu boleh meningkatkan jumlah GDP negara itu. Bermaksud indeks pembangunan negara itu, kemajuan negara itu boleh diperbesarkan saudara dan saudari. Inilah sebabnya raja perlukan jumlah penduduk yang ramai. Kalau jumlah penduduk yang sedikit, dia tidak dapat menghasilkan apa-apa produksi saudara dan saudari. Jadi dia tidak dapat bertambah maju. Hanya dengan jumlah penduduk yang ramai, GDP itu baru boleh meningkat. Bila GDP itu meningkat, ekonomi meningkat, jumlah wang negara meningkat dan pembangunan negara juga menjadi lebih pesat. Ya, jadi ini dia doakan, raja doakan supaya jumlah penduduk itu diperbanyakkan. Nah, apalagi saudara dan saudari, ayat 17, semoga selama-lamanya nama raja diingati dan kemasyhurannya kekal seperti matahari. Nah, saudara dan saudari, dia memohon supaya kemasyhuran, kegembiraan itu dikekalkan. Jangan sahaja 10 tahun, jangan sahaja 20 tahun, tetapi kalau boleh selama-lamanya kemasyhuran dan kegembiraan raja itu boleh dikekalkan. Apalagi saudara dan saudari, semoga semua bangsa minta diberkati seperti raja dan semua orang menyebut raja berbahagia. Nah, saudara dan saudari, ini bermaksud ramai orang ingin menjadi seperti raja. Bermaksud mereka semua percaya kepada raja, mereka semua hormat kepada raja. Mereka menjadikan raja sebagai model mereka, saudara dan saudari, teladan mereka, sebagai idoma mereka, saudara dan saudari. Kehormatan dan kepercayaan raja itu diperluaskan. Nah, saudara dan saudari, pelbagai jenis kekayaan ini, tak kira kekayaan, berkat, tanaman, jumlah penduduk, kemasyhuran, kehormatan, kepercayaan, semua ini adalah kekayaan. Nah, saudara dan saudari, semua ini adalah keperluan umum yang diinginkan ataupun diharap-harapkan oleh semua orang, oleh semua negara, semua masyarakat, semua keluarga dan semua individu. Semua orang bersusah payah, berusaha gigih dengan pelbagai jenis cara. By all means, semua orang mencari-carikan, mengusahakan ke semua keperluan umum ini, saudara dan saudari. Tak kira kekayaan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, berkat, jumlah penduduk, kemasyhuran, kepercayaan awam, semua ini diperlukan dan juga dikerja-kerjakan, diusaha-usahakan oleh semua orang, tak kira mereka dari lapisan atasan ataupun lapisan bawahan. Nah, saudara dan saudari, walau bagaimanapun, kesemua ini bukan didapatkan. Kesemua ini tidak dapat didapatkan, diperoleh. Tidak boleh. Kita hanya boleh diberkati. Kita hanya boleh dikurniakan, dianugerahkan. Kerana saudara dan saudari, walaupun kadang-kadang segala ini memerlukan usaha manusia, tetapi
Kekuncinya adalah Allah yang sanggup memberkati. Dengan perkataan lain, kalau Allah tidak mahu memberkati, satu perkara itu pun tidak akan terjadi. Amin. Pelbagai kekayaan itu, satu kekayaan itu pun tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak memberkati. Jadi saudara dan saudari, Raja Salomo sangat pandai, cukup bijak. Jadi walaupun dia sudah cukup kaya, dia sudah cukup mewah, tapi dia tahu kesemua ini hanya boleh datang daripada Allah. Tidak boleh datang daripada diri sendiri. Kenapa saya kata macam tu? Lihat di doa ini. Dia mengulang satu perkataan. Apa dia? Semoga, 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 semoga. 8 kali semoga dia katakan di sini. Walaupun saudara dan saudari hanya 6 jenis berkat di sini, tapi dia ulang 8 kali semoga. Itu bermaksud apa? Saudara dan saudari, bermaksud tidak pasti. Semoga itu bermaksud tidak pasti. Kalau Tuhan izinlah, kalau bolehlah, dengan pepatah orang Islam, insya Allah lah. Kalau Allah setuju, kalau Allah izinkan, baru ada kekayaan, baru ada pemberkatan, baru ada tanaman yang subur, baru ada jumlah penduduk yang ramai, baru ada kemasyhuran yang kekal, baru ada kehormatan dan kepercayaan awam. Nah, saudara dan saudari, Raja Salomo sangat memahami, sangat mengerti. Semoga hanya datang daripada Allah, tidak boleh bergantung kepada diri sendiri. Kerana Allah lah penentu. Allah lah yang menjadikan segala sesuatu ini. Jadi saudara dan saudari, ini mengingatkan kita apa yang dikatakan dalam Matius bab 6 ayat 33, saudara dan saudari. Matius bab 6 ayat 33 berbunyi sedemikian, saudara dan saudari. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya. Lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Dan saudara dan saudari, Yesus juga mengajar kita bahawa utamakan dulu Allah, ya, utamakan pemerintahan Allah, lakukanlah kehendak Allah terlebih dahulu, dan segala yang lain ini akan dikurniakan, akan dianugerahkan kepada kita. Nah, saudara dan saudari, betul seperti mana Raja Salomo yang katakan di sini, kita perlu semoga, 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 semoga. Insya Allah. Segala ini hanya boleh datang daripada Allah. Saudara dan saudara, kalau bukan Allah yang merestui, yang memberkati, segala usaha segigih manapun sampai akhir akan menjadi kosong. Saya bersyukur saya nampak banyak pemimpin Cina yang melayani di kalangan pelayanan BM ini cukup memenuhi kehendak Allah. Betul-betul melakukan dan mengutamakan kehendak Allah terlebih dahulu. Baru ini saudara dan saudari, pengerusi komisi pelayanan BM di Miri, Brother James Wong. Kita tahu dia seorang businessman. Dia sangat sibuk. Dia selalu pergi China, pergi ke Hong Kong, pergi ke mana-mana tempat di seluruh Sarawak. Dia ada office dan dia perlu menjalankan bisnesnya. Tetapi dia betul-betul rajin mengabdikan diri kepada Tuhan. Betul-betul mengusahakan pelayanan BM di seluruh bahagian Miri. Menjadikan bahagian Miri sebagai satu bahagian yang paling pesat perkembangan pelayanan BM dalam beberapa tahun yang kebelakangan ini. Dan saudara dan saudari, bayangkan, dia begitu rajin meluangkan masa untuk melayani Tuhan. Bagaimana dia jaga bisnes? Dia selalu cakap dengan saya, Reverend, doa untuk saya supaya Allah banyak memberkati bisnes saya, supaya saya tidak perlu khawatir, supaya saya boleh meluangkan lebih banyak masa lagi untuk melayani Tuhan. Nah, saudara dan saudara, ini doa dia. Baru-baru ini dia telefon saya. Sorry ya, James. Dia telefon saya, dia kata, Pastor, puji Tuhan, sepanjang PKP ini orang semua bisnes merosot, tapi saya berjaya menjual beribu-ribu termometer. Wow, banyak yang dia untung sepanjang PKP ini. Risiko telah pun diputar balik menjadi peluang emas. Dan saudara dan saudari, ini kerana dia mengagungkan, mengutamakan Allah terlebih dahulu, dan segala yang dia perlukan Allah menganugerah kepadanya. Ya, insya Allah. Jadi saudara dan saudari, ini saja reaksi yang sepatutnya kita ada. Mengagungkan Allah, mencarikan Allah, dan Allah akan mengurniakan. Kerana segala ini tidak boleh diperoleh melalui usaha diri kita. Amin. Nah, saudara dan saudari, ayat seterusnya, saudara dan saudari, ayat 18 sampai ayat 19 merupakan penutup kepada buku kedua dalam Mazmur. Ya, walaupun merupakan penutup kepada buku kedua, tapi bila saya baca, saya rasa ini juga boleh menjadikan penutup kepada hidup kita yang selepas berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini. Dan saudara dan saudari, ayat 18 dia kata,
Pujilah Tuhan Allah umat Israel. Hanya Dia yang melakukan hal yang mengagumkan. Ya, walaupun pemazmur lepas tulis banyak mazmur, banyak doa, wow, dia mengagungkan, dia kata kagumlah kerja Allah. Hanya Allah yang boleh melakukan semua ini. Saya pun boleh perasan bila kita sudah sampai ke saat terakhir, nafas terakhir, sebelum kita putus nafas, tutup mata, kita akan imbas kembali hidup kita berpuluh-puluh tahun ini, dan kita hanya boleh kata, hanya Allah yang boleh melakukan kesemua hal ini. Hanya Allah yang boleh menjadikan semua ini, saudara dan saudari. Nah, inilah apa yang dia kata, ayat 19, dia kata, pujilah namanya yang mulia itu selama-lamanya. Semoga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Dan bermaksud sebelum kita mati, kita hanya akan tahu, wow, kalau boleh lebih ramai lagi orang kenal kepada Tuhan ini. Kalau boleh lebih ramai lagi orang nampak kemuliaan Allah. Semua untuk Allah. Jadi saudara dan saudari, kita akan tahu, wow, sampai waktu itu sebelum kita mati, kita akan faham seumur hidup kita di dunia ini bukan untuk anak, bukan untuk cucu, bukan untuk cicit, bukan untuk cicak, bukan untuk suami isteri, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk apa? Untuk kemuliaan Allah, untuk memuliakan Allah. Saudara dan saudari, inilah waktu kita mau mati, kita hanya kata, hanya Allah boleh. Aku tu nak uli. Kalau ikut saya, memang saya tidak boleh. Selama berpuluh-puluh tahun ini, hanya Tuhan yang menjadikan segala ini. Saudara dan saudari. Nah, kita akan bersyukur dan kita akan kata, Amin. 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 Kita akan nyanyilah amin, amin, amin atas segala perbuatan Allah dalam hidup kita, penutup kepada hidup kita. Nah, saudara dan saudari, ini juga mengingatkan kita hari ini, hanya Allah yang boleh diagungkan, diutamakan dalam hidup kita, supaya penuh kekayaan, penuh berkat, dan biarkanlah hidup kita tidak ada kekecewaan. Biar kita bersyukur dan bersukacita sepanjang hidup ini. Amin. Mari kita tutup dalam sampai Tuhan Yesus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Utamakan Tuhan sepanjang hari ini.